Hai, Assalamualaikum semua. Dengar ke suara saya? Dengar? Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke Facebook Live Amti Solution. So, mana yang dah join FB Live ni bolehlah ajak kawan-kawan ataupun mana-mana kenalan untuk join Facebook Live Amti Solution hari ni. Okay. So, tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan nama saya Nur Alia daripada tim teknikal di sini. Apa khabar semua? Dah 18 hari dah kita berpuasa. Semoga penonton semua sihat walafiat. Okey. Baiklah, hari ini saya nak berkongsi tentang tajuk Human Computer Interaction. Pernah ke penonton dengar apa itu Human Computer Interaction? Okay, macam ni. Alright. So, tajuk hari ini adalah berkenaan Human Computer Interaction ataupun nama pendeknya kita panggil sebagai HCI. Okay. Apa tu HCI? Saya akan explain tak lama lagi. Okay, baiklah. Pada masa kini, manusia semakin mempunyai banyak tugas yang perlu dilakukan dan kita menyedari betapa pentingnya penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian kita. Okay, so hal ini secara tak langsung akan mewujudkan interaksi manusia itu sendiri dengan teknologi yang digunakan. Okay, tapi teknologi sahaja tidak mencukupi. Sebabnya manusia, termasuk diri saya sendiri, lebih suka teknologi yang menggunakan bukan menggunakan teknologi yang mudah untuk kita guna, mudah untuk kita akses dan mudah kita fahami dan juga selamat untuk kita gunakan. So kat sinilah di mana pengetahuan HCI ini amatlah penting untuk kita aplikasikan. Next. So, apakah itu HCI? Okay, HCI ini adalah singkatan bagi nama Human Computer Interaction ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai interaksi manusia komputer ataupun manusia komputer interaksi. Okay, HCI ini adalah salah satu cabang yang tidak asing lagi dalam bidang sains komputer dan ianya adalah berkenaan kajian antara manusia dengan teknologi komputer dan bagaimana ianya saling berinteraksi. And HCI ini juga dia merangkumi reka bentuk, penilaian dan pelaksanaan sistem perkomputeran yang lebih interaktif. Dan boleh dikatakan juga HCI ini macam psikologi tapi antara interaksi manusia dengan komputer. Okay, so sebelum saya berkongsi konten yang seterusnya, saya nak sampaikan kepada penonton bahawa bidang cabang HCI ini sangatlah luas, di mana kalau saya explain dalam Facebook Live ni memang takkan cukup lah, ianya sangat-sangatlah luas. Dan HCI ini juga merupakan salah satu bidang pengajian yang ditawarkan dekat State University, mostly luar negara lah. Kalau macam nak pursue master, ada master in human computer interaction yang memang dah khususkan untuk belajar ataupun kajian tentang HCI saja. Okay. Next, apakah itu elemen HCI? Okay, dalam HCI, elemen dia ada 3. Yang pertama adalah pengguna. Pengguna ni sama ada individu ataupun organisasi. Memandangkan pengguna ini adalah seorang manusia. Manusia kan mempunyai indera kan dan juga sensor seperti penglihatan, pendengaran dan juga sentuhan. Penglihatan, pendengaran dan juga sentuhan. Okay, so sensor diri kita inilah yang penting dalam proses penyampaian maklumat. Selain itu, pengguna iaitu manusia kan mempunyai apa kita panggil
setiap orang mempunyai tahap pemikiran yang berbeza. So dari sinilah kita boleh bantu dalam pembentukan konsep ataupun model dalam interaksi manusia antara teknologi komputer itu sendiri. Elemen yang seterusnya adalah komputer. Kita cakap tentang komputer ni, ianya start daripada sekecil-kecil komputer, sekecil-kecil peranti sampailah komputer yang berskala besar. Dan elemen terakhir ialah interaksi. So interaksi ni adalah cara manusia dengan komputer tu saling bekerja. So macam tindakan ataupun komunikasi ataupun pelibatan secara langsung. Seterusnya adalah yang anda lihat ini merupakan disiplin dalam HCI, di mana disiplin-disiplin ini yang menyumbang kepada kajian-kajian HCI ataupun apa-apa pula tentang HCI ni datang daripada disiplin-disiplin ni lah. Yang pertama semestinya lah dalam computer science, kecerdasan buatan iaitu AI, linguistik, falsafah ataupun kita kenali sebagai filosofi, and then sosiologi, antropologi, kejuruteraan dari kebentuk iaitu engineering and design. Ergonomik ni refer to the human factors, and then neuroscience and also cognitive psychology. So seperti yang saya mention awal-awal tadi tentang kepentingan manusia kita gunakan teknologi komputer ni. So sekarang ni kenapa pula HCI ini penting? So kita manusia, saya sendiri ataupun saya yakin penonton pun sama, lebih mementingkan sistem yang mudah untuk kita gunakan dan juga untuk mudah untuk kita kendalikan. Sebagai contoh lah, kalau produk tu ataupun sistem tu susah bagi kita nak guna, mesti kita akan cari another produk ataupun sistem yang kita lebih suka. Sebagai contoh lah, kebanyakan saya tak check pun the statistik apa semua, tapi ini preference saya lah. Saya lebih suka menggunakan Shopee compared to Lazada, because of when we use Shopee, kita lebih mudah nak cari barang berbanding Lazada. Even Lazada actually lagi banyak sale ataupun voucher yang dia offer, lebih berbaloi. Tapi disebabkan oleh the usability of the Shopee tu lebih best daripada Lazada, that's why saya lebih prefer menggunakan Shopee. So and lagi satu, pentingnya HCI ni untuk membina sistem yang mempunyai sifat kebolehgunaan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil usability. Seterusnya kita beralih kepada matlamat HCI. HCI ni dia punya target priority dia adalah untuk membangun atau menambah baik sistem bagi aspek keselamatan, iaitu safety, keberkesanan, effectiveness and also kecakapan, efficiency, dan juga kebolehgunaannya iaitu usability. So kat sini usability ni adalah poin yang sangat penting. Maksud usability kat sini adalah sistem ataupun produk tu ianya berguna dari segi easy to use, easy to learn, easy to remember how to use, effective to use, efficient to use, safe to use and also enjoyable to use. So kat sini seseorang developer tu dia mestilah faham bagaimana manusia menggunakan teknologi, dan developer tu sendiri kenalah ada skill yang sesuai untuk membangunkan sesuatu sistem ataupun produk tu. Dan bila developer tu membina sebarang produk ataupun sistem, mereka kena pastikan bahawa produk ataupun sistem yang dihasilkan tu kenalah mempunyai ciri-ciri yang tadi tu lah, efficient, effective, safe and also usable. So apa-apa pun kita kena letakkan preferences pengguna tu sebagai keutamaan, dan seterusnya sistem yang akan dihasilkan tu kenalah match dengan requirement yang telah diberikan oleh pengguna. So saya juga dah berapa dah? 2 minit lagi. So saya nak berkongsi sikit pengalaman saya masa zaman belajar dulu, di mana kena hasilkan high fidelity prototype
untuk orang yang visually impaired, iaitu orang yang ada masalah penglihatan. Untuk maklumat penonton, orang yang ada masalah penglihatan ni dia ada 3 kategori. Kategori 1, kategori 2 dan kategori 3. Di mana moderate, severe and also blind. Blind tu yang memang tak nampak habis lah. Yang macam 1 dengan 2 ni dia boleh lihat, tapi dia ada sikit adalah dia punya percentage yang dia boleh nampak. So benda yang kena hasilkan prototype tu adalah berkenaan job employment system. Maksudnya sistem cari pekerjaan tapi untuk orang yang buta. So kat sini kita kena apply prinsip HCI tu sendiri, di mana sistem untuk orang buta ni kita kena ambil beratlah dia punya warna-warna yang orang buta boleh nampak. Sizing tulisan ataupun ikon tu kena besar, dan dia kena ada macam button khas lah untuk enlarge, untuk zoom ataupun zoom out untuk orang buta tu nampak. Okay. So kat sini amat-amatlah penting lah HCI tu untuk diaplikasikan untuk membangunkan sesuatu produk ataupun sistem. Okay. Telah sampai kepada kesimpulan. Okay, so HCI ini adalah disiplin yang penting yang melibatkan pelbagai aspek interdisiplin, dan ianya merangkumi emosi manusia, keberkesanan, reka bentuk, pembangunan dan juga penilaian. Ingin saya tekankan, HCI ni bukan sahaja tentang design sesuatu sistem tu, tapi dia punya kebolehgunaan dia tu lah. Kita kena amat pentingkan lah. So penumpuan utama dalam HCI ialah kebolehgunaan ataupun usability. So itu sahaja sharing tentang HCI untuk sesi Facebook Live hari ni. So kalau ada apa-apa sebarang soalan boleh letak dekat Facebook komen, saya akan baca kalau keluar. Tak ada? Cuba tarik. Itu dia. No? Tak keluar kan? Ni. So soalan tak ada. So tak ada komen yang keluar. So sementara tu sekiranya penonton-penonton berminat untuk sebarang produk yang ditawarkan oleh syarikat Amtis. Okey, kejap. Okey, soalan pada Azim Azmi. Learnability dan usability mana lagi penting untuk user? Tetap usability. Learnability tu pun penting, tapi kita kena letakkan usability tu benda yang paling pertama. Sebab benda kita nak gunakan benda tu, so letakkan usability yang lagi penting lah. Okay, so itu sahaja live kali ni. So macam tadi, sekiranya penonton semua minat dengan sebarang produk daripada syarikat Amtis Solution dan juga training yang ditawarkan oleh syarikat Amtis, bolehlah kontak kami di di nombor telefon yang tertera, ataupun boleh direct message dekat akaun Amtis, akaun social media Amtis Solution. Dan jangan lupa untuk keep up to date dengan sebarang notifikasi kami, dan nantikan Facebook Live yang akan datang dengan topik yang lebih menarik. Okay, stay tuned. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan follow social media kami, dan jumpa pada sesi live yang akan datang. Selamat menjalani ibadah di bulan Ramadan. Okay, sekian, terima kasih.